rakan-rakan semua, jom sama-sama kita belajar dengan lebih mendalam mengenai apa itu falsafah empirism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najah binti Azman dan pada hari ini saya akan menerangkan mengenai pengertian empirism. Empirism merupakan satu aliran falsafah yang bermaksud semua pengetahuan berasal daripada pengalaman seorang manusia itu sendiri. Pemahaman manusia yang membawa fitrah pengetahuan sejak lahir juga ditolak sekerasnya oleh falsafah empirism. Secara etimologi, perkataan empirism berasal daripada bahasa Inggeris iaitu empirism dan experience. Perkataan ini juga diambil dari bahasa Yunani iaitu empiria dan empiriti yang bermaksud berpengalaman dalam, berkenalan dengan dan terampil untuk. Selain itu, secara terminologi, terdapat pelbagai definisi yang boleh dikaitkan dengan empirism. Antaranya ialah setiap doktrin kepada ilmu pengetahuan haruslah dicari berdasarkan pengalaman dan setiap idea terbentuk dengan menggabungkan apa yang pernah dialami. Falsafah empirism juga merupakan satu aliran yang berpendapat bahawa ilmu pengetahuan secara menyeluruh adalah bersasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Falsafah ini berpegang teguh dengan satu pemahaman di mana pengalaman merupakan satu-satunya sumber untuk ilmu pengetahuan dan bukannya terhasil dari akal fikiran. Menurut falsafah ini, kita sebagai manusia tidak dapat mencari sesuatu ilmu yang lengkap daripada segala aspek, lebih-lebih lagi ianya melangkau tahap pemikiran seorang manusia biasa. Pengalaman seseorang amatlah disanjung tinggi dalam sesuatu penghasilan ilmu pengetahuan. Pemahaman puak empirism boleh diklasifikasikan dengan contoh, jika kita ingin meyakinkan kepada mereka bahawa sesuatu perkara itu wujud, puak empirism akan berkata, tunjukkan perkara itu kepada aku. Dalam konteks ini, fakta tersebut perlulah diyakinkan dengan pengalaman seseorang itu sendiri. Seorang yang beraliran empirism selalunya mempunyai pendirian bahawa jika sesuatu ilmu pengetahuan itu tiada pengalaman terdahulu, ia bermaksud bahawa ilmu itu adalah tidak benar. Contoh yang lain pula ialah, jika ilmu pengetahuan terzahir daripada akal fikiran, mengapa seorang bayi tidak mampu membuktikan apa-apa ilmu yang dia ada? Terdapat 3 jenis empirism iaitu empirism mechanism, empirism logic dan empirism radical. Empirism mechanism merupakan satu aliran falsafah yang bersifat subjektif dan idealistik. Idea ini membawa konsep bahawa dunia merupakan satu kumpulan elemen alami. Seterusnya, empirism logic merupakan pemahaman logik moden yang ditetapkan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Empirism logic berpegang pada pandangan bahawa ilmu pengetahuan tidak dapat dibuktikan dengan pengalaman sahaja. Dan akhir sekali, empirism radikal yang berpegang teguh kepada setiap ilmu pengetahuan perlu adanya pengalaman kerana mereka merasakan bahawa tiada batas yang menghalang pengalaman seseorang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Jawahir binti Sukri dan saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai tokoh empirisme. Falsafah empirisme telah dipelopori oleh beberapa ahli falsafah British pada abad ke-18. Antara tokoh barat yang terlibat mengembangkan falsafah empirisme termasuklah Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley dan David Hume. Menurut kajian, falsafah empirisme berasal daripada Aristotle dan John Locke telah dianggap sebagai orang pertama yang menerapkan prinsip dan kaedah empirisme. Tokoh falsafah empirisme yang pertama ialah Francis Bacon. Francis Bacon dilahirkan pada 22 Januari 1561 di London. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang telah dianggap sebagai bapa empirisme. Dalam falsafah empirisme, Francis Bacon telah menyatakan bahawa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima oleh manusia melalui hubungan indera dengan dunia. Tokoh falsafah empirisme yang kedua ialah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dilahirkan pada 15 April 1588 di London. Dalam falsafah empirisme,
Thomas Hope telah menyatakan bahawa pengalaman indera sebagai permulaan segala pengetahuan, hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan deria merupakan kebenaran. Tokoh falsafah empirisme yang ketiga ialah John Locke. John Locke dilahirkan pada 29 Ogos 1632 di Renton. John Locke telah dianggap sebagai orang pertama yang menerapkan prinsip dan kaedah empirisme. Dalam falsafah empirisme, John Locke berpendapat bahawa segala pengetahuan datang dari pengalaman dan akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Tokoh falsafah empirisme yang keempat ialah George Berkeley. George Berkeley dilahirkan pada 12 Mac 1685. Sebagai seorang falsafah empirisme, beliau telah mengusulkan teori yang disebut materialism yang berdasarkan prinsip-prinsip empirisme. Tokoh falsafah empirisme yang terakhir ialah David Hume. David Hume dilahirkan pada 7 Mei 1711. Sebagai salah seorang ahli falsafah empirisme, David Hume berpendapat bahawa empirisme berdasarkan pengetahuan bersumberkan pada pengalaman, bukan rasio. Pengalaman itu bersifat lahiriah dan batiniah. Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas, golongan empirisme mempunyai pandangan bahawa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman. Dan John Locke telah menyatakan bahawa sewaktu manusia dilahirkan, akalnya umpama buku catatan yang kosong dan di dalam buku catatan itulah akan dicatat pengalaman-pengalaman indera. Assalamualaikum, nama saya Syazwani binti Subri dan saya akan membentangkan tentang prinsip-prinsip empirisme. Dengan berbekalkan maksud empirisme di mana pengetahuan para manusia adalah berdasarkan pengalaman inderawi semata-mata, kaum empiris berpegang teguh dengan sebuah prinsip bahawa pengalaman inderawi adalah pengadilan yang tertinggi sebagai sumber pengetahuan manusia. David Hume antara pencetus empirisme radikal dan juga dianggap sebagai puncak empirisme. Menurut Hume, prinsip pemikiran falsafah empirisme adalah berdasarkan 3 prinsip iaitu prinsip kemiripan, prinsip kedekatan dan prinsip sebab akibat. 3 prinsip empirisme ini dapat dihuraikan seperti: yang pertama adalah prinsip kemiripan. Prinsip kemiripan membawa maksud mencari kemiripan di antara apa yang ada di benak kita dan kenyataan di luar. Prinsip ini dapat dirungkaikan dengan persamaan akal pengetahuan dengan 5 panca indera seseorang manusia iaitu lidah, mata, telinga, sentuhan dan hidung. Sebagai contoh, apabila kita melihat sesuatu makanan dan memikirkan rasanya, kita harus merasainya dengan lidah terlebih dahulu, sama ada makanan tersebut manis, masin ataupun pahit. Yang kedua adalah prinsip kedekatan di mana membawa maksud pemikiran kita memikirkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan sesuatu objek itu. Sebagai contoh, apabila kita memikirkan tentang hospital, sudah semestinya kita akan memikirkan tentang perkara yang berkaitan dengan hospital seperti contoh, pesakit, doktor, ubat-ubatan dan sebagainya yang berdekatan dengan hospital. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip sebab akibat. Prinsip sebab akibat membawa maksud kita memikirkan akibat dari sesuatu perkara yang terjadi. Sebagai contoh, apabila kita memikirkan tentang jatuh dari tangga, yang mana sudah semestinya kita akan memikirkan tentang rasa sakitnya akibat dari perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisha Nadira binti Zainuddin dan saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang kelebihan-kelebihan empirisme. Terdapat beberapa kelebihan empirisme yang akan dibincangkan. Yang pertama adalah pengetahuan empirikal. Pengetahuan empirikal ni bermaksud sesuatu benda yang mengutamakan fakta-fakta yang diterima oleh indera sehingga praktis untuk mencari kebenaran. Maksudnya, kita menggunakan pengalaman ataupun penglihatan ataupun pendengaran melalui indera untuk menentukan kesahihan sesuatu tersebut dan tidak perlu teori-teori sains. Dengan wujudnya teori empirikal ini dapat menyelesaikan masalah dengan senang dan mudah secara praktikal. Seterusnya adalah metodologi saintifik. Ini juga merupakan satu kelebihan yang sangat penting sebab aliran ini telah memberi sumbangan yang sangat besar kepada perkembangan bidang sains dan teknologi pada abad yang ke-19. Empirisme telah mewujudkan metodologi saintifik kerana setiap sains tidak boleh didasarkan hanya pada hipotesis tetapi harus disokong dengan pengalaman dan kesahihan. Pengalaman dan kesahihan itu adalah merupakan eksperimen yang telah dijalankan untuk mendapatkan sesuatu jawapan.
dan eksperimen itu adalah empirisnya. Seterusnya, kelebihan empirisme adalah berguna dalam pengumpulan data dalam mod ilmiah. Dalam metode ilmiah, empiris sangat berguna dalam pencarian bukti-bukti awal untuk pengumpulan data. Sebagai contoh, contohnya setiap kali penyelidik tu ingin mendapatkan sesuatu maklumat, mereka haruslah menjalankan kaji selidik terlebih dahulu. Kaji selidik itu merupakan data empiris yang diambil dari bukti atau dari kesilapan yang merupakan sebuah pengalaman. Maksudnya, apa yang mereka lakukan itu ataupun proses kaji selidik yang dilakukan itu adalah berdasarkan sebuah pengalaman. Selain itu, antara kelebihan lain empirism adalah informasi dapat diperolehi dengan cepat. Maksudnya segala keputusan, segala data dapat dikumpulkan dengan cepat kerana dia tidak memerlukan bukti saintifik, cukup sekadar melalui indera dan pengalaman yang telah kita lalui. Sebagai contoh, kita tahu semua umat manusia tahu bahawa salji berwarna putih hanya sebab kita melihatnya, bukan melalui data-data saintifik. So, berdasarkan kelebihan-kelebihan empirism yang telah dibincangkan tadi, kita dapat lihat bahawa dengan adanya empirism ini dapat membuatkan segala apa keputusan dibuat dengan sangat-sangat senang dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini dan saya akan menerangkan tentang kelemahan empirisma. Seterusnya, kita pergi kepada kelemahan empirisma. Antara kelemahan empirisma ialah fakta yang meragukan. Keupayaan empirisma untuk membuat hubungan antara pelbagai fakta yang diperolehi adalah meragukan. Empirisma mempunyai kaedah penyusunan pengetahuan yang tidak meyakinkan dan boleh dipersoalkan. Hal ini kerana falsafah empirisma ini menyatakan bahawa semua pengetahuan berasal daripada pengalaman manusia. Pengalaman dan persepsi yang merupakan dasar kebenaran dalam empirisma tidak dapat memberi satu pengetahuan kebenaran yang universal atau menyeluruh dan bernilai penting untuk dijadikan sebagai satu garis contoh bagi sesebuah fakta. Sebagai contoh, ia mencetuskan ketidakpercayaan terhadap konsep wahyu seperti azab kubur kerana tiada siapa yang pernah melalui pengalamannya. Kelemahannya yang kedua adalah panca indera manusia terbatas. Secara ringkasnya, panca indera manusia merupakan sebahagian daripada anggota tubuh badan manusia yang memberikan maklumat penting kepada manusia seperti mata, telinga, hidung, mulut dan kulit. Kesemua kemampuan panca indera manusia ini ada batasannya. Pemikiran empirisma ini ialah meletakkan bahawa akal itu tidak wujud. Bahkan, apa yang wujud hanyalah deria semata-mata yang menjadikan manusia itu mengetahui tentang sesuatu perkara atau dengan kata lain, semua pengetahuan ini diperolehi berdasarkan pengalaman dan dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Pemikiran sebegini sangat tidak boleh diterima sama sekali. Ini disebabkan oleh panca indera manusia boleh melakukan kesalahan dan kesilapan. Contohnya, manusia melihat sesuatu benda jauh itu kelihatan kecil seperti melihat bulan itu kecil. Walhal yang berlaku sebenarnya adalah bulan itu sangat besar. Hal ini terjadi kerana keterbatasan kemampuan panca indera manusia dalam melaporkan dan mentafsirkan sesuatu perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mirza bin Rosli. Jadi saya akan menerangkan kesan falsafah empirisme kepada budaya, manusia dan agama. Daripada segi budaya, kita lihat kesan-kesan kemunculan falsafah baru antaranya ialah pemonopolian metod kajian baru. Seperti mana yang telah disebutkan, Descartes dikatakan bapa falsafah baru yang telah mengemukakan metod falsafah yang baru. Kemudian ia disambut pula oleh Francis Bacon yang mendukung metod empirisme yang berbeza dengan metod rasionalisme yang digunakan oleh Descartes. John Locke ialah salah seorang daripada pencetus falsafah empirisme. Pandangan-pandangan Locke menggambarkan gagasan pihak penggerak revolusi Amerika seabad sebelum kejadian itu berlangsung. Pengaruhnya atas Thomas Jefferson amatlah mengesankan. Fikiran Locke merasuk ke benua Eropah, khususnya Perancis. Ia juga merupakan fakta yang mana secara tidak langsung yang mendorong revolusi Perancis dan deklarasi hak-hak asasi manusia.
Meskipun tokoh-tokoh seperti Voltaire dan Thomas Jefferson lebih terkenal daripada Locke, tulisan-tulisannya mendahului mereka dan punya pengaruh kuat terhadap mereka. Daripada segi manusia, pemikiran empirisme ini dikatakan pemikiran yang baru yang menguasai sebahagian besar dunia barat. Dengan metod-metod baru, antara tokohnya ialah John Locke. Bermula seawal kemunculan falsafah baru iaitu pada kurun ke-17 hinggalah kurun ke-19 yang menyaksikan perkembangan pesat pemikiran empirisme. Maka kejayaan empirisme merupakan bentuk-bentuk yang terhasil daripada kewujudan falsafah baru, terutamanya di barat, dan ia masih diteruskan sehingga kini. Daripada segi agama, menurut John Locke, negara tidak boleh menganut agama apapun dan tidak juga membatasi atau menidakkan sesuatu agama. Tujuan negara adalah untuk melindungi hak-hak dasar warganya, sedangkan tujuan agama berfungsi untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan. Dengan itu, agama adalah bersifat peribadi dan tidak boleh dicampuri dengan urusan pentadbiran negara. Agama juga tidak boleh memutuskan sesuatu yang memutuskan atau menghalangi tujuan negara. Selain itu, kemunculan falsafah baru dilihat stabil dengan pemikiran positivisme yang diasaskan oleh Auguste Comte. Secara umumnya, pemikiran ini berpegang bahawa ilmu pengetahuan itu diperolehi melalui pengalaman yang disalurkan oleh panca indera. Maka mereka tidak meletakkan kekuasaan untuk berfikir itu hanya pada manusia semata-mata. Atau dengan kata lain, mereka menolak sistem Tuhan. Pada tahap positif inilah, manusia dikatakan tidak lagi memerlukan agama dan spekulasi falsafah. Sebaliknya, lebih memerlukan dan meyakini ilmu pengetahuan yang berasaskan pengalaman positif iaitu panca indera. Pemikiran ini menyebabkan munculnya sekularisme yang memisahkan di antara agama dan politik. Ini kerana politik itu berhak digubal oleh tangan manusia sendiri dan agama hanya berada di kepompong gereja sahaja. Maka semua urusan kemasyarakatan tidak lagi diserahkan kepada gereja dan kuasa gereja tidak lagi diakui seperti mana zaman pemerintahan gereja sebelum kurun ke-14. Sebaliknya, semua urusan ini diserahkan kepada mereka yang bebas dan tidak terikat dengan gereja. Pada pendapat peribadi, dalam memahami konsep empirisme barat sememangnya amat rumit dan memerlukan penjernihan hati dan fikiran para pemikir dan calon pemikir Muslim. Tidak boleh mempelajari secara bahagian saja, akibatnya akan mengalami kesalahan dalam memahami falsafahnya. Sebagai seorang intelektual Muslim, jangan sesekali menerima tentang ijtihad dan pendapat seseorang. Adalah sewajarnya bagi para pemikir dan calon pemikir Islam mengkaji secara kritis terhadap pemikiran empirisme.